Orang kaya-kaya tak tahu sangatlah. Harga barang kenaikan dia sekitar 50 hingga 60%. Semua jenis. Tak ada yang tak naik. Tak tahulah apa sebab. Dikatakan kerana gaji minimum 1,500, naik 50% tu pun tak tahu macam mana. Nilai duit kita merosot. Minyak 97 tu dah jadi RM4.60, RM4.70. Apung 2 kali ganda 95 pun nasib baik, subsidize. Dia kata nak tarik balik tak jadi. Itu yang kedua. Dah harga barang pun teruk. Average perbelanjaan harian saya sebelum PKP ni average RM30 cukup satu hari 2 orang. Pagi, tengah hari, petang. Saya tak makan di rumah langsung. Di rumah setakat buah, air, minum gitu je. Makan pepejal, makan pagi, tengah hari, malam di kedai. Bukan mahal sangat kawasan saya tu. Tapi sekarang ini, dengan volume yang sama, dengan amount yang sama, dengan variety yang hampir sama, tak kurang RM50. Saya makan mi kari campur dengan bali kosong RM9. Ada tempat RM10. Jadi itu yang kedua. Musibah yang kedua. Musibah yang ketiga sekarang ni sedar tak dalam seminggu 2 ni. Sebab saya suka observe benda begini. Kita dihina di peringkat antarabangsa. Ya tak? Dimaki hamun oleh orang lain di peringkat dunia. Bahkan di peringkat lokal, target utamanya orang Melayu bangsat, orang Melayu pengkhianat, orang Melayu kaki rasa berbagai-bagai. Dan Islam juga menjadi target maki hamun ini semua. Tuan-tuan sekalian, saya nak sebut sikit je mana ni, walaupun ini agak ini. Penjajah memerintah kita. Ambil zaman Inggeris juga lah, zaman Belanda tu sebelum tu lagi pun lama juga. Inggeris kita 380 tahun ke tak sampai 400 tahun ni sekat yang saya ingat. Dia gagal mengkristiankan orang Melayu. Sehingga dikatakan seorang pun tak ada. Maka terpaksa mereka catat dalam perlembagaan, Lord Reed kata setiap Melayu itu Islam. Kerana dia mengakui fakta begitu. Dia tak boleh nak mengkristiankan orang Melayu. Tapi setelah kita merdeka selama 65 tahun ini, dah ada rumah katakan ada persatuan Melayu Kristian. Tapi permohonan nak keluar daripada Islam itu memang banyak tak dapat dinafikan. Dan dengan perkembangan maki hamun kepada Islam itu dilakukan oleh orang Melayu sendiri. Dan ada orang-orang Melayu yang sanggup kutip derma untuk menyokong mereka ini membela diri. Untuk menyokong golongan-golongan yang menghina agama sendiri ini. Suatu perkara yang amat luar biasa telah berlaku kepada nasib kita ini. Kalau orang tanya saya apa sebab jadi begini, saya nak cuba beri jawapan ringkas saja. Sebab orang Melayu cukup lemah sekarang. Itu je. Pepatah kata kalau pokok dah tumbang, kura-kura pun dapat memanjatnya. Kura-kura nak panjat pokok, senang lah. Tapi dengan kata pokok tumbang, kura-kura boleh naik. Kerana Melayu bersikap harapkan pagar makan padi. Saya guna patah si tanggang. Kera di hutan disusui, anak di riba diletakkan. Dagang lalu ditanakkan. Ayam mati kelaparan di kepok padi. Itik mati kehausan di air. Ini yang sedang orang Melayu tanggung sekarang. Akibat, payah nak sebutlah. Kita tunggulah. Okey, itu pendahuluan saya. Pada petang ini saya akan bercakap satu perkara yang biasa saja tapi nak menimbulkan satu keinsafan. Tuan-tuan sekalian, kita kena ingat realiti hidup di dunia ini kesemuanya berbentuk sementara.
Tidak ada yang kekal. Semuanya sementara. Kita sakit macam mana pun sakit itu sementara aja. Tak usahlah mengeluh sangat. Kita kaya macam mana pun kaya itu sementara. Tak usahlah ego sangat. Kita susah pun susah itu sementara. Tak usahlah ego sangat. Sebab segala-gala yang sedang kita alami di dunia ini sementara. Yang kekal hanya satu saja, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila segala-galanya sementara, mengapa kita nak susah sangat benda yang sementara ini? Nak bermati-matian dengan benda yang sementara, nak bergaduh dengan benda sementara, nak maki hamun dengan kerana benda sementara, nak bersusah payah dengan kerana benda sementara, nak menipu dengan kerana benda sementara, nak menindas orang dengan kerana benda sementara ini. Jadi dengan sebab itu, kalau kita masih menjadikan benda yang sementara ini sebagai target hidup kita, seolah-olah kita lupa yang benda itu kita akan tinggalkan dia, maka kita tertipu dengan dunia. Itu yang disebutkan fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan kamu dibiarkan tertipu dengan dunia. Ada orang sampai di hujung kehidupan dia berada di dah 70-80 lah. Masih kehidupannya macam orang umur 40. Masih memikirkan sahamnya nak jatuh. Masih memikir begini-begini walaupun dia dah jauh dah. Tak kira lah segi politik apa semua. Kalau benda itu mendatangkan kebaikan pada dia, tak apa juga. Ada beberapa kes kenalan saya pun saya tahu. Dia setahun belum nak pencen tu dia berangan-angan lah. Graduate dia dapat banyak. Dia nak enjoy, nak travel all over the world. Itu cita-cita dia. Sebab kawan bekerja kuat dulu, duit graduate kerjaan bagi sebagainya, dia nak travel. Lepas-lepas pencen tak sampai setahun kena stroke. Masuk hospital dalam seminggu dua, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis. Sebab semua yang kita angan-angankan itu sementara. Jadi kita biarkan benda sementara itu menipu kita, sehingga kita lupa benda yang asas, benda yang paling dominan yang patut kita fikirkan, kita lupa. Maka kita akan rugi banyak. Kita mensia-siakan banyak kehidupan kita. Kita kena sedar firman Tuhan dalam surah Ar-Rahman ayat 26-27. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi ini semuanya akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang kekal abadi hanya wajah Tuhanmu, iaitu zat Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Itu kita tahu. Dalam ayat yang lain, Al-Qasas ayat 88, kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap sesuatu semua akan binasa, melainkan mukanya, zatnya Allah yang tak binasa. Jadi kerana itu tuan-tuan sekalian, fakta yang sementara ini yang banyak orang lupa. Seolah-olah dia mengejar keduniaan dan dia biarkan ditipu oleh keduniaan, sehingga dia lupa yang dia kejar itu sementara. Saya waktu saya buat rumah saya dalam 28 tahun dulu, rumah batu, banglo lah kononnya. Bapa saudara saya datang daripada Kedah. Dia tidur di rumah saya. Hebat rumah Hashim ni. Rumah ni kita tinggal dia. Mana kita hidup, kita akan tinggal rumah ini. Saya teringat sampai sekarang. Betul. Benda itu. Yang rumah tu walaupun sementara dia lebih lama daripada saya yang sementara ini. Kemungkinan besar saya akan tinggal dulu di rumah ini. Jadi kalau saya bermati-matian untuk rumah itu, sedangkan saya akan tinggal dia. Anak belum tentu dia akan kekal di rumah itu. Dia lego pun kita tak tahu. Jadi itu hakikat kehidupan dunia tuan-tuan sekalian. Apabila kita menerima hakikat ini, iaitu semuanya akan berakhir. Kita manusia disebut mati. Benda-benda lain disebut binasa, disebut runtuh, disebut macam-macam istilahnya. Sebagai menandakan benda itu akan tamat. Mengapa kita dibiarkan
dibuli oleh benda-benda yang sementara ini, sehingga kita lupa yang lebih abadi daripada itu. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita bersedia untuk yang abadi, yang kekal abadi itu lebih baik daripada kita bersedia bermati-matian untuk yang sementara. Kita akui penting yang sementara ini. Nak pergi Mekah pun dengan duit, nak duduk selesa pun dengan motorkar. Hadis Nabi kata, kebahagiaan kita bergantung pada 3. Isteri yang soleh, kenderaan yang selesa, rumah yang cantik. Betul, tapi tetap sementara. Jadi yang kekalnya ialah apa dia? Iaitu amal kebajikan yang kita akan bawa ke sana. Sebab itu dalam satu analogi orang buat, apa beza antara dunia dengan akhirat? Pernah dengar orang cakap benda gitu? Dunia maksudnya segala benda yang kita cari untuk kita tinggalkan. Rumah besar kita akan tinggal, pangkat tinggi kita akan tinggal, kereta cantik kita akan tinggal, duit banyak pun kita akan tinggal. Itu dunia. Akhirat kita cari, tapi untuk kita bawa. Bagaimana kita nak bawa? Duit. Kita cari duit. Dia boleh jadi dunia, boleh jadi akhirat. Dia akan menjadi akhirat apabila duit itu digunakan untuk kebajikan, untuk infak, untuk berderma. Jadi apa yang kita kumpulkan untuk kita bawa ke sana, maka itu dinamakan akhirat. Tapi apa yang kita kumpulkan sekarang kita nak tinggal di dunia, maka itu dunia. Jadi yang dikehendaki ialah kita nak menjadikan akhirat sebagai matlamat, walaupun benda itu dia boleh jadi aidawan. Kalau tamat setakat dunia, kebendaan itu habis, sebab dia sementara. Tapi kalau kita panjangkan sampai ke akhirat, sedekah jariah misalnya, ya tak? Itu perbezaannya. Material juga, harta juga. Tapi harta itu boleh menjadi dunia saja yang menipu kamu. Kamu tertipu dengan keduniaan, kamu menyeleweng dan sebagainya. Tapi harta itu juga boleh menjadi berterusan apabila kamu dapat secara yang halal, kamu infak, kamu berbelanja dan berbagai-bagai. Jadi pendirian macam ini tuan-tuan sekalian yang kadang-kadang kita tersasul. Kita tidak betul-betul meletakkan target macam itu. Bukan orang tak tahu, orang tahu semua. Tapi dia telah dilalaikan oleh kebendaan begini. Tuhan sebut dalam ayat yang lain, surah Ali Imran ayat 188, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa pasti mati. Setiap yang hidup maknanya. Wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Sesungguhnya balasan yang kamu akan dapat ialah pada hari kiamat. Apa maknanya? Kalau kita buat sesuatu dengan tujuan balasan dunia, reward secara dunia, semua sementara. Bagi derma apa tujuan nak dapat kontrak dunia. Bekerja kuat untuk nak enjoy dunia. Masuk stroke seminggu habis, tak sempat guna pun dunia. Tapi apabila kita mengharapkan ganjaran akhirat, walaupun kita meninggal, walaupun kita tinggalkan, benda itu akan bersama-sama dengan kita. Sebab itu disebutkan, semua kamu akan mati, tapi ganjaran kamu itu akan diganjarkan, akan digantikan, akan diberikan pada hari kiamat. Bermakna apa yang kita buat tadi untuk akhirat. Tapi kalau kita buat sekadar untuk dunia, tak dapat apa-apa. Sebab itu dia katakan, kamu akan disempurnakan reward atau ganjarannya pada hari kiamat. Iaitu apa yang kita buat untuk kita panjangkan sampai ke akhirat. Faman zuhziha 'anil nar. Sesiapa yang Tuhan hindarkan dia daripada api neraka di akhirat juga, wa udkhilal jannah, dan dia dimasukkan ke syurga pun di hari akhirat, faqad faz. Orang itu yang betul-betul berjaya. Dia tak kata siapa dapat duit banyak di dunia dia berjaya, siapa dapat pangkat tinggi di dunia dia berjaya. Dia tak kata gitu. Yang berjaya betul-betul, yang selamat daripada api neraka, masuk ke syurga. Maknanya benda itu bekalannya ialah di dunia.
Kita menggunakan segala perkara yang sementara yang saya sebut tadi, kita gunakan untuk beyond that sementara, iaitu untuk yang berkekalan. Sebab tu hadis tentang anak Adam apabila mati semua habis, mereka 3 perkara. Sebab yang itu yang akan berkekalan. Sedekah jariah, ilmu yang berfaedah, dan anak yang saleh. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, para sahabat terutamanya Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar, dia orang jutawan semasa hidup. Dia apabila mati tak ada benda harta yang tinggal pada dia. Semua digunakan untuk kebaikan masyarakat Islam. Begitu sekali. Sebab itu yang dia rasa tujuan hidupnya itu ialah untuk yang kekal abadi. Bukan setakat yang di dunia. Yang di dunia ni bukan tentu ada kebaikan lagi. Macam orang tinggal harta pada anak. Kalau anak tu baik, kalau anak tu kaki habis 2 tahunnya. Satu orang kaya yang saya tahulah, berada, saya tak sebut di mana-mana sebab benar dirakam. Dia ada sawah sampai 5-60 olong waktu saya di kampung. Apabila dia mati, anak tu gadai satu demi satu tak sampai 2 tahun. Dia nak mendapatnya, Allahu Akbar. Bayangkan tanya Tuan Haji, hari nak dapat 60 olong benang, berapa kosnya sekarang? Itu dunia. Itu dunia. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, pendirian ini, sebab itu disebutkan sebelum saya nak habiskan ayat ini, dia kata siapa yang paling berjaya ialah yang Tuhan lepaskan dia daripada seksa neraka, masuk ke syurga, maka dia yang berjaya. Disambung ayat lepas itu, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya kehidupan di dunia ini tidak lain keindahan yang menipu kamu. Maknanya orang gagal masuk syurga, gagal memikirkan benda yang lebih azali, yang lebih kekal, kerana dia telah berjaya ditipu oleh keduniaan. Kalau kita tengok yang berbagai-bagai skandal yang sedang berlaku sekarang ini, semua peringkat pernah kita dapat artikel sampai tidak ada satu agensi yang tidak terlibat dengan rasuah. Disebutkannya tak? Dia sudah macam itu. Kesemua itu ialah kerana memikirkan dunia dan ditipu oleh dunia. Kebaikan yang dia dapat daripada kebendaan yang penyeleweng dan sebagainya tak sebegitu, tapi penderitaan yang dia dapat lebih teruk sebenarnya. Tuan-tuan tengok, seiring dengan kebendaan yang kita dapat secara tak betul, seiring dengan berbagai-bagai mizeri yang kita dapat, ada kaitan lagi banyak tugas, lagi banyak pening kepala, lagi tinggi komitmen kemasyarakatan dan yang dia tanggung, dia tak tunai, lagi tinggi darah tinggi dia naik. Kaitan rapat antara kenaikan pangkat, kenaikan banyak duit dengan kenaikan darah tinggi, dengan kenaikan gula dan sebagainya. Ada kaitan rapat. Jadi apa faedah kalau dia dapat macam itu? Jadi akhir-akhirnya ada orang, saya Ustaz, sejak saya pencen, saya tinggal semua benda-benda itu, darah saya turun secara normal. Gula saya pun dah tak payah makan ubat. Cuba tengok, apa ubatnya? Dulu dia makan ubat itu juga. Pil itu juga, doktor itu juga dia jumpa. Tapi oleh dia rilis semua benda tu, dia berhenti kerja, tak terlibat dengan pening-pening kepala tadi, normal kebanyakannya. Dia kata gitu. Jadi kaitan keduniaan yang kita kejar, yang kononnya kita rasa bahagia, tetapi penderitaan yang kita dapat, kita tak sedar. Sebab itu pakar-pakar psikologi pun telah akui, penyakit kita dengan kerana makan banyak, dengan kerana gula tinggi, dengan kerana kurang istirahat itu perkara sampingan. Tapi penyumbang utama kepada masalah-masalah penyakit ini ialah stress and tension. Saya nak sebut bahasa Inggeris senang, orang popular yang itu. Iaitu tegang dan juga, apa dia? Stress tu maknanya, Melayu kata apa? Senang sebut bahasa Inggeris, stress and tension. Sebab tu hadis Nabi, wa a'udzubika minal hammi wal hazan. Aku berlindung dengan kau ya Allah daripada resah, gelisah dan juga sedih dan stress and tension lah tu. Jadi kalau dia jaga 3-4 yang lain, jaga makan, jaga tidur,
jaga jogging sebagainya. Tapi kalau stresnya tak kurang, tak selesai masalah. Sebab tu bila dia turun saja daripada pangkat itu, dia ada rilis semua, dia tak nak terlibat dah. Dia pergi ke masjid je, normal segala-galanya. Apa sebab? Di situ dah contoh menunjukkan kebendaan itu bukan mendatangkan kebaikan sangat kalau tak betul-betul uruskan. Dengan sebab itu disebutkan tidak lain, tidak bukan kehidupan dunia itu ialah sesuatu yang menipu kita. Menipu ni bukan macam menipu, penipu, tipu kita. Tapi kita tertipu dengan ke dunia, kita mengejar. Tapi kita tak dapat faedah di sebaliknya itu. Lebih-lebih lagi, yang kita kejar tadi terlibat dengan haram, terlibat dengan itu. Lebih-lebih lagi, permusuhan berlaku dengan kerana kebendaan. Dengki-mendengki berlaku kerana kebendaan. Pijak-memijak berlaku kerana kebendaan. Cantas-mencantas berlaku kerana kebendaan. Tak kira lah melalui politik, melalui apa, tak kira lah. Yang nak menjatuhkan orang lain bukan orang jauh. Orang nombor 1, cuba nak tahan orang nombor 2 jangan naik. Orang nombor 2 pula, cuba nak blok orang nombor 1 jangan teruskan. Itu cara dia. Bukan orang lain. Cuba kita tengok. Itu keduniaan. Nak dapat macam zaman dulu. Dah layak pun tak nak lagi. Sanggup bagi orang lain dulu. Tak dapat dah zaman sekarang ni. Itu perbezaan dia. Tak dapat dah zaman sekarang. Dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, apabila kita tidak meyakini betul-betul ganjaran akhirat dari sebagai satu benda yang menjadi penggerak kepada kita untuk kita tidak ditipu oleh dunia, maka selama itu kita tak akan lepas daripada tekanan-tekanan ini. Sebab itu dia sebutkan kepercayaan kepada akhirat itu salah satu pada rukun iman. Tetapi dia bukan setakat percaya, tuan-tuan sekalian. Percaya tapi tak yakin tak cukup. Banyak orang dia percaya rokok tu tak baik, tapi dia tak yakin dia rokok. Dia terus hisap rokok. Dia percaya yang yakin ni macam kita dengar macam ni. Dia dah dapat berita kata ada kebakaran besar. Pihak bomba tahan encik jangan pergi. Dia tak cakap banyak lah. Dia pusing balik mentokah. Sebab dia percaya, dia yakin. Yalah. Begitu juga nelayan-nelayan di laut kata jangan keluar ke laut dalam masa sehari dua ni. Ombak tinggi sampai 5 meter. Bahaya kepada perahu-perahu kecil. Tak keluar dah. Percaya. Walaupun dia tak sembahyang, tak puasa, tapi dia tak keluar. Dia percaya. Percaya, dia yakin. Tapi kalau ustaz-ustaz kata jangan ambil riba, jangan buat tak ini, berdosa. Api neraka tu panasnya 70 kali ganda daripada api dunia ni. Dia buat tak kisahnya. Dia tak kata dia tak percaya. Tapi percaya yang tak yakin. Jadi kalau begitu level kita dalam kita percaya benda akhirat ini, sekadar itu sejauh mana iman kita boleh mengubah hidup kita daripada kita tertipu dengan kerana dunia. Sebab tu tuan-tuan tengok dalam surah Al-Baqarah tu, ayat yang keempat di ujung sekali itu. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika. Dia sebut sebelum tu percaya kepada kitab dan sebagainya lah. Orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau. Wa ma unzila min qablik, dan diturunkan kepada nabi-nabi sebelum kau, dan disebut wa bil akhirati hum yuqinun, dan hari akhirat mereka yakin. Bukan setakat mereka percaya, mereka yakin. Macam surah Sejadah tu, inna muqinun, apa dia, wa idza dalalna fil ardi inna la fi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim yuqin bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Apabila Tuhan sebut pada hari akhirat ni, mereka tunduk di depan Tuhan. Apabila dibaca mereka tunduk di depan Tuhan, pada waktu itu mereka mengaku, ya Allah, baru kami sedar dan kami dengar, baru kami yakin sekarang ini. Tuhan kata dah terlewat dah. Walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha. Kalau kami hendak, kamu ni dah sedar daripada dunia lagi dah. Keyakinan itu datang selepas mati. Keyakinan yang tidak dapat menguntungkan apa-apa. Itu dah surah Sejadah. Jadi mengapa kita sekarang ni bab tauhid, mengapa orang tak sanggup berubah? Kalau dengan berita kebakaran tadi dia sanggup pusing tokah balik, dia percaya dan dia yakin. Nelayan pun tak sanggup pergi ke laut, dia percaya dan dia yakin.
Tapi kalau dengan neraka, dengan syurga, tak sampai kepercayaan dia macam itu. Kalau tak sampai macam itu kepercayaan dan keyakinannya, di mana letak imannya? Tuan-tuan tanya sendirilah. Inilah bahayanya tuan-tuan sekalian. Bagi orang-orang yang tak serik-serik untuk melakukan maksiat, walaupun mereka kata mereka percaya kepada seksa neraka. Mengaku percaya, tapi tak serik-serik melakukan maksiat. Kepercayaannya levelnya setakat mana? Adakah kepercayaan yang boleh mengubah perangainya? Seperti dia percaya ada perkara dia pusing balik motorkar. Nelayan dia percaya ombak itu tinggi, tak jadi pergi ke laut. Walaupun ramalan itu belum tentu jadi. Tapi dia percaya dan yakin. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, benda agama ini, kesemua janji-janji Tuhan itu ialah berbentuk ukhrawi, berbentuk akhirat, janji syurga, terlepas seksa neraka, semuanya akhirat. Kalau kita nak bukti di dunia ini tentang hasil perbuatan kita, tak banyak yang kita boleh dapat. Bahkan orang penipu, penyangak pun lebih banyak dapat daripada kita. Kalau kita nak hasil dunia sebagai ukuran siapa betul, siapa tidak. Tapi dalam bab akhirat ni bukan macam itu. Dalam bab akhirat, keyakinan kita yang akan mengubah tingkah laku kita. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, apabila kita menerima fakta ini, iaitu fakta setiap yang ada ni sementara. Apabila sementara dia akan mati. Selepas mati kita akan menghadap segala Tuhan. Itu berita selanjutnya. Tapi dalam hal ini, kebanyakan orang dia terima setakat mati. Sebab dia tengok semua orang mati. Hari-hari ada kematian. Waktu Covid baru ni dia pun sampai tak larat tengok kaitan mayat. Maka dia tak ketenung lagi dah. Tetapi tentang berita lepas mati itu, sejauh mana dia yakin atau tidak. Dia nampak saja mati, tapi apa yang berlaku lepas mati dan akan berlaku lepas mati, di situ yang jadi persoalan. Sebab itu Nabi pernah sebutkan, orang yang paling bijak sekali ialah orang yang banyak mengingati mati. Saya akan sebut hadis ini sekejap lagi. Apa sebab? Apabila orang yang paling bijak ialah yang banyak mengingati mati, apa sebab? Orang ini tidak boleh ditipu oleh dunia. Itu maksudnya. Jadi, orang yang tak banyak mengingati mati, mana orang itu tak bijak. Maka dia mudah ditipu oleh dunia. Sebab dia tak fikir mati. Maka orang tak fikir mati, bujur lalu lintang patah. Sebab itu dia punya logiknya, apabila dia memikirkan banyak, dia memikirkan mati, dia paling bijak. Apa sebab? Dia bersedia untuk itu lebih banyak daripada dia bersedia untuk dunia. Sebab dunia itu yang menipu dia. Jadi kalau yang tak fikir mati, dia fikir dunia aja, maka dia tertipu dengan dunia banyak perkara. Macam saya sebut di permulaan tadi. Saya mula-mula saya nak faham hadis ini. Macam mana orang nak fikir bab mati itu orang yang paling bijak sekali. Rupanya bila dia fikir mati dan dia fikir tentang apa yang akan berlaku lepas mati dengan penuh yakin tadi, dia tidak membiarkan dia ditipu oleh dunia. Itu kebijaksanaan dia. Hadis ini saya nak baca. Ani bin Umar annahu qala, daripada Ibnu Umar dia berkata, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'u rajulun minal ansar, maka Nabi telah dikunjungi oleh seorang ansar. Fasallama ala Nabi, maka orang ansar ini telah bagi salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bertanya, orang ansar yang datang ni, dia bertanya, ya Rasulullah, ayyul mu'minin afdal? Mana orang mukmin yang macam mana Rasulullah yang paling baik sekali? Nabi menjawab, ahsanuhum khuluqan, yang paling baik pekertinya. Itu mukmin yang terbaik. Yang tak yang paling baik. Kemudian dia tanya laki-laki ini pula. Dia tanya persoalan yang kedua. Fa ayyul mu'minin akyas? Manakah orang mukmin yang paling bijak?
Akyas ni, Al-Kais, saya tengok dictionary, the cleverest, the brilliant, itu terjemahan dia. Saya menurut saya tak tahu maknanya dengan tepat. Rupanya the best atau the brilliant. Dia sebut cleverest, brilliance, intellectual, Akyas. Dia tanya, mana lelaki yang paling bijak sekali? Atau mana orang mukmin yang paling bijak? Nabi menjawab. Ini jawapan yang penting. Aksaruhum lil maut zikran, iaitu orang yang paling banyak mengingati mati. Itu dia. Orang yang paling banyak mengingati mati, itulah yang paling bijak sekali. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, dan orang itu yang paling banyak mengingati mati yang paling bijak, dan orang yang paling bersedia untuk kematian, bersedia untuk masuk syurga yang saya kata tadi. Jadi rupanya banyak mengingati mati itu yang paling bijak, dan bersedia yang dengan yang terbaik pula untuk itu, untuk lepas mati itu, dan itu yang paling baik sekali. Ulaikal akyas, itulah orang-orang yang paling bijak. Saya nak memikirkan logik ini mula-mula, saya tak ingat macam itu. Saya tengok huraian hadis. Sekarang ini setelah saya dah berada di on the verge of my life in this world, kita kata gitulah, 73, 74 ni, saya tak boleh sebut dah 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, entah tahun depan, entah tidak. Jadi perasaan macam itu telah menguasai saya. Jadi benar-benar nak kusut saya tak mau dengar lagi dah. Pergaduhan anak menantu saya beritahu saya, anak cucu yang berjaya tak berjaya tu, yang berjaya tu bagi tahu, tapi yang gagal tu saya beritahu lah. Tak mau nak fikir lah. Saya kan nak hantar servis kereta pun anak tolong buat. Saya nak datang mengajar ya, tu pun sebab anak tak boleh nak datang. Sebab saya nak face out banyak, saya nak thala satu. Jadi kawan kita yang baca Quran banyak, nama Pak Haji apa tu yang duduk tepi dinding. Saya tengok dia setiap kali datang, dia ada kat tiang tu. Dia kata baca Quran 2-3 jam satu hari, dia kata baca dengan terjemahan. Saya tanya boleh habis berapa kali? Dia kata 2 jam dia boleh dapat dalam 2 juz dan sebagainya. Jumlah kali dia tak tahu. Jawapan dia yang paling saya sedap dengar tadi, pada saya ustaz, yang lain tak ada dah. Itu satu je saya nak. Kehidupan saya sekarang ni, daripada sekarang ni sampai ke depan, itu jawapan dia cakap tadi. Pendirian macam itu sebenarnya banyak membantu ketenangan kita. Sebab menepati kehendak hadis ini, iaitu yang paling bijak ialah yang paling banyak mengingati mati, dan yang paling baik persediaannya untuk mati itu. Bukan tak ingat mati saja. Ingat mati ni, tapi bersedia untuk itu lebih baik. Sebab tu saya kata, mati itu satu fakta. Tak payah kita usah dia akan datang. Tapi bersedia untuk menghadapi kematian itu adalah terbaik, terbijak sekali. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, saya akan sambung siri ini untuk minggu depan. Sebab ada lagi sekali tak silap saya lah. Pada hari ni Ahad kelima, yang ini yang keempat kan. Ikut jadual Ahad kelima ni saya masih ada. Minggu depan lah. Iaitu pada pagi. Kalau umur panjang lah. Kalau masjid ni masih panggil saya, kena kaitkan begitu, nanti orang tak panggil, duk perasan. Kata nak datang, malu ke orangnya. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, apabila kita menerima fakta ini dengan pemikiran yang saya bawa tadi, Tuhan sebut dalam ayat yang lain, surah Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, maka wahai manusia, bersegeralah kamu minta ampun daripada Tuhan. Minta ampun mana? Minta ampun segala ketelanjuran yang telah kita buat. Waktu saya kata dah berkali-kali, minta ampun dan kita bertobat itu jalan pintas untuk membanyakkan pahala dan untuk menghapuskan dosa. Maka Tuhan kata, segeralah kamu kepada pengampunan Allah. Jangan tangguh-tangguh lagi dah. Jangan tunggu-tunggu lagi dah. Sebab itu bertobat tu tuan-tuan, dia kena taubat segera apabila kita tahu benda itu salah. Bersegeralah kamu pada pengampunan daripada Tuhan kamu, dan bersegeralah kamu mengejar syurga yang Tuhan sediakan. Wa jannatin 'arduhas samawat, segeralah kamu mengejar syurganya yang Tuhan sediakan kepada kamu, keluasannya untuk sama dengan langit dan bumi.
Wa'iddat lil muttaqin, yang Tuhan sediakan untuk orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa ni? Ialah orang-orang yang telah masuk dalam kumpulan saya sebut tadi, iaitu di surah Al-Baqarah tu, daripada ayat pertama sampai ayat keempat tu. Alif Lam Mim, zalikal kitabul la raiba fih. Al-Quran ini tidak ada syak padanya. Hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Siapa dia bertakwa? Ialah allazina yu'minuna bil ghaibi, yang beriman dengan benda yang yakin, benda yang gaib. Benda gaib ialah rukun iman yang 6 tu. Dan cawangan-cawangan dia, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata, mereka mendirikan sembahyang pula orang bertakwa ni. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan apa yang kami beri rezeki kepada mereka, mereka belanja, bagi zakat, bagi sedekah sebagainya. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika, dan mereka beriman juga dengan apa yang diturunkan kepada engkau, Al-Quran. Itu semua rukun iman. Wa ma unzila min qablik, dan kitab-kitab sebelum engkau. Sebab itulah rukun iman tu percaya pada semua kitab. Kemudian di ujungnya wa bil akhirati hum yuqinun. Itu ciri orang mukmin, ciri yang bertakwa. Dengan sebab itu bersegeralah kepada pengampunan Allah, bersegeralah mengejar syurganya. Jangan bersegera mengejar pangkat di dunia. Jangan bermati-matian tertipu dengan dunia. Jangan menyeleweng untuk dunia dan berbagai-bagai jangan. Sebab dia kata bersegeralah pengampunan Allah, tinggalkan nilai-nilai yang songsang tadi. Maksud segera pengampunan Allah, tinggalkan segala perkara yang songsang yang telah kita tertipu selama ini. Tak kiralah kita dilalaikan oleh pangkat, kedudukan dan lain-lainnya, tapi sebaliknya kita berpaling dari pengampunan Allah dan kita mengejar syurganya. Hal ini sebab itu Nabi kata, sebelum terjadi demikian, sebelum terlewat, kita rebut 5 peluang yang popular hadis ini. Rebutlah 5 peluang ini sebelum datang 5 masa yang rugi. Popular hadis ini. Riwayat Ibnu Abbas, irtanim khamsan qabla khamsin. Rebutlah 5 perkara sebelum 5 perkara yang lain. Apa dia? Syababaka qabla haramika. Masa muda sebelum tua. Jangan biar tua nak pergi Mekah, nak sedekah, nak semayang. Jangan. Ada ruang waktu muda. Sebab itu saya cukup seronok tengok budak-budak muda yang committed dengan agama. Saya berhenti di highway, dah balik ke Kedah dulu-dulu lah. Orang muda pakai seluar jean elok-elok, tapi solat dengan baik. Tengok seluar jean, tapi solat dengan cukup baik. Yang sedihnya, terdapat orang yang dah berumur, dah pakai sokok putih, tapi duduk kat kedai makan, tak pergi ke tempat suar pun. Tuan-tuan tengok. Itu masa solat tu. Masa solat. Jadi, bukan saya tuduh saya bersolat atau tidak. Tapi kita nampak tu. Sebab masa solat, waktu maghrib. Bukan panjang sangat masa maghrib kan. Itu. Jadi komitmen tu tak sama tuan-tuan sekalian. Jadi masa muda sebelum masa tua, yang kedua. Yang ketiga, itu yang pertama. Yang kedua, masa sihat sebelum masa sakit. Popular hadis ini. Yang ketiganya, waghinaka qabla faqrika. Masa senang, masa duit ada sebelum masa miskin. Waktu duit banyak, sedekah lah, nak bagi pahala kan, nak buat kebajikan. Dah jadi bankrupt dah, tak boleh buat apa lagi dah. Yang keempatnya, wa faragika qabla syughulika. Masa lapang, ada ruang, ada peluang, buatlah waktu tu, jangan tunggu sibuk. Ini dah orang dah ada ruang, dah dapat tawaran pergi haji dah, tangguh. Kerana ada kerana yang tak patut saya sebutlah. Dah dapat offer haji dah, duit dah cukup semua dah. Saya tak boleh pergi lagi tahun ni, saya sebab masuk cat. Adalah, saya tak nak sebutlah benda-benda gitu. Tiba-tiba tak lama lepas tu kena stroke, tak dapat pergi haji. Boleh kita kata nak buat macam mana, dia tak sampai ajar ustaz, tak jadi pergi haji sebab ajar dah sampai. Itu ayat-ayat escapism yang murah. Saya tak suka guna ayat-ayat macam itu, yang kamu lalai, kamu tak nak pergi, kamu tangguh-tangguh, tak sesuai. Tahu apa sebab? Tiba-tiba tak boleh pergi, tak sampai panggilan, tak sampai seru, macam ajal lah. Yang kelima, wa hayataka qabla mautika. Hidup sebelum mati. Mana bertaubat, istighfar dan sebagainya sebelum kita dipanggil pulang. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, saya berhenti setakat ini.
Masa cukup. Minit lagi. Jadi sebagai penutup, saya akan sambung isu ini juga pada minggu depan, insya-Allah. Saya sediakan 2 perkara ini. Kita ingat, semua yang telah kita dapati, apa sahaja yang ada kepada kita, semuanya sementara. Ingat perkataan sementara. Benda sementara tak patut dipuja. Tak patut kita bermati-matian untuk benda yang sementara. Walaupun kita susah kita tu sementara. Sakit yang kita sakit pun sementara. Kita jangan act kepada orang yang sihat. Jadi bila sementara, tabiat nature yang sementara akan hilang. Jadi yang patut kita ambil perhatian ialah yang kekal abadi. Apa yang kekal abadi? Ialah kehidupan selepas mati. Jadi apabila yang itu kita yakin, yang abadi ialah kehidupan lepas mati, dan kita yakin begitu, maka sekuennya ialah bersedia ke arah itu. Itu dia punya rumusannya. Jangan bertungkus rumus. Jangan hanya bersedia untuk yang sementara. Jangan bermati-matian untuk yang sementara ini. Bodoh. Kata tadi bodoh. Tapi kamu berusaha bersedia untuk yang kekal abadi itu. Lebih bijak dan cerdik. Jangan tertipu dengan yang sementara keduniaan tadi. Itu rumusan saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.